Vanakkam, saya Udaya Sangkaraspi, penulis dan pengkaji sepenuh masa. Siri video ini bertujuan membuka ruang untuk menjawab pertanyaan daripada rakan-rakan yang mengikuti perkembangan saya dalam bidang penulisan. Kita perhatikan pertanyaan daripada Selvi Ganesan dari Ipoh, Perak. Beliau ingin tahu tentang sumber inspirasi dan motivasi yang terus memberi semangat kepada saya dalam bidang penulisan sejak lebih 30 tahun lalu. Perihal sumber inspirasi, motivasi dan suntikan semangat memang sudah saya perkatakan dalam beberapa video sebelum ini. Malah, boleh dibaca menerusi pelbagai catatan dan esei di blog saya. Namun begitu, pertanyaan Selvi Ganesan agak unik dan menarik kerana beliau ingin tahu kaitan antara motivasi, semangat dan inspirasi dengan cabaran dan rintangan yang saya hadapi sepanjang terlibat dalam bidang penulisan. Pertanyaan Selvi Ganesan memberi peluang kepada saya untuk menyenaraikan beberapa cabaran dan rintangan yang dialami sejak dahulu dan bagaimana segala cabaran, halangan dan rintangan itu saya tukar pula menjadi sumber motivasi, inspirasi dan penyuntik semangat untuk terus menulis dengan berani. Segala unsur negatif ditukar menjadi positif. Saya harap senarai yang akan saya kongsi ini mampu menjadi motivasi, inspirasi dan penyuntik semangat kepada lebih ramai penulis supaya berani berjuang bukan hanya untuk menghasilkan karya bermutu tetapi juga untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak diri dan komuniti yang diwakili. Baiklah, karya sulung saya di media arus perdana terbit pada tahun 1992 semasa saya berumur 20 tahun. Dalam tempoh 7 tahun seterusnya, karya saya tersiar di hampir semua media arus perdana. Sejumlah 7 buku persendirian sudah terbit sehingga tahun 1999. Kemudian, pada tahun 1999, cabaran atau rintangan pertama muncul. Dewan Bahasa dan Pustaka tidak membenarkan saya menggunakan istilah bahasa Malaysia kerana kononnya istilah itu tidak wujud. Maka, saya memutuskan untuk tidak mengirim sebarang karya ke DBP selama 3 tahun, iaitu sehingga hak saya menggunakan istilah bahasa Malaysia diperakui. Karya pertama saya bagi majalah DBP selepas tempoh 3 tahun ialah sebuah cerpen yang dikatakan mendokumentasi pengalaman dinafikan hak menggunakan istilah bahasa Malaysia dalam penulisan. Kalau anda pernah membaca Faction File Merah, Konspirasi Membunuh Sastrawan Pulau Cinta, maka anda akan memahami intipati kisah tersebut. Tempoh 3 tahun itu juga memberi motivasi, semangat dan inspirasi untuk menyatukan dan memperkasakan para penulis kaum India di bawah kumpulan sastrawan Kavian. Tidak setakat itu, cabaran dan rintangan daripada DBP yang menafikan hak saya menggunakan istilah bahasa Malaysia mengubah saya menjadi pejuang bahasa Malaysia secara lebih kental dan berani. Jika sesiapa mahu mengatakan istilah bahasa Malaysia tidak wujud, maka saya hanya mampu tertawakan kebodohan mereka.
Cabaran dan rintangan daripada DBP juga memberi semangat, motivasi dan inspirasi kepada saya untuk menjadi penerbit swaterbit mulai tahun 2000. Hasil sokongan dalam bentuk modal sosial daripada rakan-rakan pencinta ilmu, saya masih mampu untuk menerbitkan buku-buku bermutu dalam bahasa Malaysia. Pada tahun 2003, muncul pula rintangan dan cabaran terhadap Kavian apabila Raja Rajeswari Sitaraman berikrar dan mengaku berkonspirasi dengan pihak tertentu untuk menggagalkan acara baca cerpen Kavian, iaitu usaha bacaan cerpen selama 96 jam 32 minit tanpa henti. Raja Rajeswari Sitaraman gagal dalam usaha itu, tetapi dia dikatakan berjaya memberi inspirasi bagi sebuah lagi faction berjudul Kita Sudah Gagal Raja. Ia tersiar di akhbar mingguan Malaysia pada tahun 2004. Mungkin anda berpeluang membacanya dalam buku Rudra Avatara. Hujung tahun 2010, Raja Rajeswari Sitaraman sekali lagi mengaku berkonspirasi. Kali ini dia cuba menuduh Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA dalam kontroversi novel Interlock edisi murid yang dijadikan teks Komsas pada tahun 2011. Ada catatan serba lengkap di blog saya mengenai kontroversi itu. Muncullah rintangan dan cabaran apabila ada gerakan besar-besaran dalam kalangan penulis sastra Melayu dan Persatuan Penulis untuk memboikot saya. Saya jadikannya inspirasi dengan meletakkan logo kempen boikot itu pada kulit belakang novel Panchayat edisi khas pada tahun 2012. Tuntutan pertama Kavian dalam isu novel Interlock adalah supaya nama sastrawan negara Dato' Abdullah Hussein dicetak pada kulit depan buku sebelum dijadikan teks Komsas. Jadi rintangan dan cabaran yang dihadapi sepanjang terlibat dalam isu itu membuka ruang dan peluang kepada saya menulis rencana dan ulasan mengenai kontroversi Interlock di beberapa portal dalam talian. Saya juga dapat tahu sepenuhnya tentang tokoh lidah bercabang, iaitu Raja Rajeswari Sitaraman dan Lim Swee Tin yang menjadi talam dua muka. Mereka menjadi inspirasi untuk saya menulis beberapa catatan di blog. Anda masih boleh membaca kesemuanya di blog saya. Bukan fitnah, tetapi fakta berdasarkan bukti dan pengakuan mereka sendiri. Saya sedang cuba menjawab pertanyaan Chelvi Ganesan dengan menghuraikan bagaimana cabaran dan rintangan yang dihadapi tidak melemahkan saya. Sebaliknya menjadi sumber motivasi, inspirasi dan penyuntik semangat untuk menjadi lebih berani untuk berjuang. Pada tahun 2012, sebuah cerpen saya dinafikan hak untuk disiarkan dengan alasan ada unsur penyebaran agama Hindu. Kalaulah saya berdiam dan tunduk apabila menghadapi cabaran dan rintangan itu, maka tentu kes cerpen saya akan dijadikan penanda aras untuk menafikan hak penyiaran karya para penulis kaum India dengan alasan ada unsur Hindu. Tambahan pula,
alasan yang diberi adalah bertentangan dengan semangat dan prinsip sastra kebangsaan yang menjadi pegangan di Malaysia sejak tahun 1971. Maka, saya perjuangkan hak supaya cerpen Citra Purnami disiarkan oleh majalah Dewan Sastra terbitan DBP. Insiden itu juga memberi semangat, motivasi dan inspirasi kepada saya untuk perbanyakkan unsur agama Hindu dalam karya bahasa Malaysia. Maka, terima kasih kepada Lim Swee Tin dan seorang lagi penerima anugerah C. Wright Award yang cuba menghasut para editor supaya tidak menyiarkan karya saya. Setiap cabaran, halangan, rintangan dan cubaan memboikot sebenarnya Tuhan ubah supaya menjadi motivasi, inspirasi dan semangat bagi saya. Pada tahun 2015, seorang macai politik bernama Satis Muniandi menyerang saya di Twitter dan Facebook. Maka, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Satis Muniandi mengedit maklumat saya di Wikipedia untuk menghina saya dan keluarga. Dia membuka akaun Twitter palsu atas nama saya. Dan Satis Muniandi membuat blog khas menggunakan nama saya untuk menghina saya. Macai politik ini menjadi sumber inspirasi kepada peribahasa moden iaitu macai macam Satis. Boleh dibaca di blog saya. Raja-Rajeswari Sita Raman muncul kembali pada tahun 2017 menerusi sebuah esei di Dewan Sastra khusus untuk menghina para penulis kaum India yang menghasilkan karya bahasa Malaysia, Tamil dan Inggeris. Perempuan tidak beretika itu menulis esei menggunakan data palsu dan fakta rekaan. Malah, dia mendapat sokongan daripada editor Dewan Sastra yang memintanya menulis rencana berkenaan. Perbuatan Raja-Rajeswari Sita Raman membuka peluang dan menjadi inspirasi kepada saya untuk menulis siri artikel mengenai penulis kaum India di Malaysia. Saya membuat kajian secara teliti dan mendalam sehingga akhirnya menjadi disertasi dan tesis sarjana sastra masters di Universiti Malaya. Kemudian diterbitkan pula dalam bentuk buku dengan judul Kavya Sastra supaya orang ramai tidak tertipu lagi dengan data palsu dan fakta rekaan yang sentiasa diketengahkan oleh orang seperti Raja-Rajeswari Sita Raman. Perempuan itu juga menjadi inspirasi kepada frasa sindrom Raja-Rajeswari Sita Raman apabila saya membimbing peserta bengkel supaya tidak menggunakan data palsu dan fakta rekaan dalam karya. Pada tahun 2021, muncul satu lagi cabaran dan rintangan apabila Ketua Pengarah DBP mengeluarkan kenyataan rasmi menafikan hak umat bukan Islam menggunakan Tuhan dengan T huruf besar. Saya membidas dan menentang sikap fasis, rasis dan subversif itu. Kalau penulis bukan Islam tutup mulut, maka akan dijadikan penanda aras untuk menafikan hak menggunakan Tuhan selama-lamanya di negara ini. Maka, sekali lagi, rintangan dan cabaran itu menguatkan lagi semangat
dan motivasi saya untuk memperjuangkan hak umat bukan Islam. Malah, saya memutuskan untuk memboikot DBP selagi badan berkanun itu tidak mengeluarkan kenyataan rasmi menarik balik halangan yang menafikan hak umat bukan Islam menggunakan Tuhan dengan T huruf besar. Anda boleh merujuk koleksi tulisan, berita dan liputan media yang terinspirasi daripada isu ini di blog saya. Pada 11 April 2022, saya ditahan pegawai dari Bukit Aman dan terpaksa bermalam di lokap IPD Dang Wangi kerana kononnya menghina seorang Nabi menerusi sebuah petikan yang saya paparkan di Facebook. Saya menganggap insiden itu sebagai rahmat daripada Tuhan. Ternyata Tuhan mahu menyelamatkan saya sebelum terlewat. Saya mengenali Islam sejak lahir. Menjelang usia 50 tahun sebelum terlewat pada saat akhir. Tuhan menyelamatkan saya. Maka, saya mengambil keputusan untuk tinggalkan Islam. Lupakan apa-apa yang saya tahu tentang Islam. Tidak lagi menulis karya mengangkat Islam. Memanglah suatu cabaran untuk tinggalkan Islam yang saya kenali sejak lahir. Tetapi Tuhan bersama saya. Saya menjadi lebih bersemangat, bermotivasi dan terinspirasi untuk menulis tentang keindahan dan kehebatan agama-agama selain Islam dalam bahasa Malaysia tanpa perlu risau sentimen Islam yang semacam mengawal saya hampir 50 tahun sejak lahir. Pertanyaan daripada Sylvie Ganesan sebenarnya memberi peluang kepada saya untuk melakukan renungan terhadap beberapa rintangan, cabaran dan halangan yang dialami dan bagaimana kesemuanya sebenar-benarnya bertukar menjadi sumber semangat, inspirasi, motivasi serta membuka peluang lebih luas kepada saya dalam meneruskan perjuangan sebagai seorang pengkaji dan penulis. Terima kasih kepada Sylvie Ganesan yang bertanya soalan. Dan terima kasih kepada setiap individu yang cuba menghalang saya. Anda hanyalah wahana atau alat yang Tuhan lahirkan untuk membantu saya menjadi lebih bersemangat dan kuat. Sekian daripada saya, Udaya Sangkar SP. Sarva Manggalam. Semoga seluruh alam dilimpahi sejahtera.